Ada, ini janda bayi nih, kau tengok apa dia souk ini, ada bulu pokilok lagi. Hoboh di. Bah, kembali lagi ke channel Puding Tarap, channel yang terbaik di Sabah, tapi sikit orang tengok. Hari ini kita bersama Syah, Nasabak, Hoboh di kau. Ai, kamah, nabajatan Syah, hehehe. Hoboh di, hari ini ada topik saya yang menarik pasal bisnis. Memandangkan bisnis ikan kalapia semakin maju, kalapia yang obing tabal, sa mau kasih bagi dih, sikit idea bisnis sama kamurang. Tapi nga, sebelum itu kamu layan dulu boy, ini intro. Hoboh di. Oke, di tahun 2023 ini mungkin ramai yang mau start bisnis. Tidak kisahlah, bisnis kecil kah atau bisnis besar. Jadi, ini dia 10 ide bisnis yang kamu boleh try buat di tahun ini. Yang pertama, membuat perniagaan kesehatan dan kesejahteraan. Dengan peningkatan kesadaran tentang kesehatan dan kesejahteraan, membuka gym, studio yoga atau kedai makanan kesehatan boleh menjadi peluang yang menjanjikan. Oke, yang kedua, membuka perniagaan makanan dan minuman yang berasaskan tumbuhan. Selaras dengan tren veganisme dan vegetarian yang semakin berkembang, perniagaan makanan dan minuman berasaskan tumbuhan, seperti restoran vegan atau cafe jus, boleh menjadi pilihan yang populer. Nah, jadi kedai makan itu hanya ada makanan berasaskan tumbuhan saja. Macam sayur kubis sup kah, atau jagung manis masak kicap kah, itu contoh saja bah. Supaya kamurang paham, hoboh di, masak kicap. Yang ketiga ialah perniagaan e-dagang. Perdagangan dalam talian terus berkembang, dan membuka kedai dalam talian. Anda tidak perlu kedai fisikal, hanya perlu laman web, media sosial atau aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada dan lain-lain. Nah, kalau kamurang ada jual tarap kah, atau ikan masin kah, jangan bimbang, kamu boleh iklan saja di Facebook kah, di Instagram kah, TikTok kah, semua boleh. Macam-macam boleh jual, mau rajin dan pandai rebut peluang. Inilah salam persahabatan kita. Yang keempat ialah memulakan perkhidmatan pendidikan online. Setelah COVID melanda kita 2 tahun yang lalu, kaedah pembelajaran jarak jauh telah banyak digunakan. Kamurang boleh buat kelas online, jimat massa dan jimat minyak. Tidak perlu kemana-mana, duduk dalam rumah saja. Should have vowel like this. Mom, 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 not mom, 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 and not mom, mom, mom. If you're nasal, watch my video on. Kelas online ini contohnya macam kursus memasak, kursus menjahit, kelas matematik kah, mengajar bermain gitar kah, bermain drum kah, tutorial putung ikan kalapia kah, itu dari kamu saja. Kalau mau tebuk nih, mesti MC ring. MC ring. Kalau kau ambil ini tabla tangan nih, tulang karas ini. Nah, seterusnya yang kelima, ialah untuk kamurang yang mahir dalam pengurusan dan pelaburan keuangan, bolehlah memulakan perkhidmatan untuk menjadi perunding keuangan dan pelaburan. Ide ini bagus sebab, dalam keadaan ekonomi yang turun naik, ramai orang mendapatkan nasihat dan bimbingan dalam hal keuangan dan pelaburan. Ramai yang kuat shopping, ada juga yang banyak duit tapi tidak tahu mana mau simpan duit. Ada juga yang tiada duit tapi kuat mau ginum. Hoboh di, minum stout. Yang keenam, ialah perniagaan kerja fleksibel. Sebagai contoh kerja macam ini, adalah seperti, juru gambar, juru acara, tukang makeup ataupun kalau kamurang suka berurusan dengan orang, boleh juga try menjadi broker. Macam broker tanah. Yang ketujuh,
ialah perniagaan penjagaan kesehatan dan kecantikan. Permintaan untuk produk dan perkhidmatan penjagaan kesehatan dan kecantikan terus meningkat dari semasa ke semasa. Maksudnya, Kamurang Bulilah memulakan perniagaan dengan membuka kedai gunting rambut, kedai cuci rambut, cuci muka dan Buli juga buat spa kalau ada kemahiran dan modal yang besar. Selain itu Buli juga buat kedai urut. Macam urut kaki K, urut badan K, urut balabak K. Itu dari kamu saja Batu. Kau, tuh. Yang ke-8, ialah mencoba perniagaan berasaskan teknologi hijau. Namun bisnis ini agak mahal modalnya, namun kepada yang berkemampuan, mahir dan minat, apa salahnya dicobakan? Yang ke-9, ialah perniagaan membangun aplikasi mudah alih. Maksudnya, kalau Kamurang ini pandai buat aplikasi di telepon, nah, rebutlah peluang untuk membuat aplikasi yang berguna kepada masyarakat. Selain itu, Kamurang Buli juga menjadi pihak yang membuat aplikasi untuk kedai-kedai atau syarikat yang memerlukan aplikasi. Manalah tahu kan, ada kedai jual babi minta buat aplikasi khas mencari babi hutan. Nah, siapa tahu dia kan? Yang terakhir dan yang ke-10 ialah perniagaan pelancongan tempatan. Manusia ini memang suka melancong. Mereka akan tertarik kepada tempat-tempat yang indah, cantik dan unik. Nah, jadi kalau Kamurang ada modal dan ada tanah siring sungai atau siring laut, bagus buat tempat pelancongan. Kasih cantik itu tempat, kasih buat rumah-rumah tempat menginap, kasih buat tempat makan, kasih buat tandas dan paling penting tempat parking kereta. Coba buat satu pengalaman penginapan yang belum pernah orang buat. Contoh, rumah penginapan atas pokok K, atas jambatan gantung K, dalam gua K, dalam air K, itu dari kamu saja Batu. Kau, tuh, hobo, ide bisnis yang bagus tidak menjanjikan kejayaan serta-merta. Ia juga bergantung kepada banyak faktor yang kamu kena kaji terlebih dahulu. Seperti target pasaran atau target pelanggan, jumlah permintaannya, sama ada banyak atau tidak. Lokasi kedai juga amat penting. Pilihlah lokasi yang strategik, seperti kawasan perumahan K, kawasan bandar K, bergantung kepada jenis perniagaan kamu juga. Jadi, lakukan kajian dan penyelidikan terperinci dahulu sebelum kamu bermula. Nah, itu dia 10 ide bisnis yang Buli kamu try buat. Mungkin senarai yang diberikan ini kurang sesuai untuk keinginan Anda. Namun, saya harap sedikit sebanyak ia dapat membantu dan lantas memberi kamu ide yang lebih bagus. Terima kasih karena menonton video ini. Support channel ini dengan menekan like dan subscribe. Kita jumpa lagi di perkongsian akan datang. Bye. Nama dia si Marisa. Dia bilang